أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Hari ini kita sapa di situ tak? Betul tidak? Dan bermula perkataan pengarang. Rahimallah. Muka surat apa tu? 73 lah. Bagi yang kita jauh itulah. Kita Rumi tak tahu berapa muka surat. 150 ni lah. 2 kali ganda. Kita baca ni dah. Dan bermula perkataan pengarang. Rahimahullahu ta'ala. Yang bertuah mereka yang bertuah ia dengan qada. Nasib dia tuah. Maknanya untung baik dia dengan qada Allah Ta'ala. Dengan ketetapan qada ni maknanya ketetapan Allah Ta'ala. Dan celaka mereka yang celaka ia dengan qada Allah Ta'ala. Ini kita kena duduk situ. Kita ahli sunnah wal jamaah, iktikad kita tidak terlepas daripada campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha dan ikhtiar kita beriman, kita pilih iman. Wa hadainahun najdain. Tuhan kata, aku tunjuk kepada kamu dua jalan. Jalan ke syurga, jalan ke neraka. Jalan kufur dengan jalan iman. Jalan maksiat dengan jalan taat. Tapi mu boleh pilih. Dia boleh pilih kepada kita. Tetapi ketetapan ke mana jatuh kita adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sinilah kita beza dengan Mu'tazilah. Dia kata Tuhan tak campur tangan. Jadi kita ahli sunnah ni kalau kata Tuhan tak campur tangan, makna lemah lah. Ada juga benda yang Tuhan tak boleh campur tangan dan Tuhan tak tahu, Tuhan tak menentu. Sedangkan akidah kita tidak ada benda yang Tuhan tidak menentu. Situ tak. Jadi tuah dan celaka semuanya adalah dalam qada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyaklah benda persoalan yang kita akan tanya. Kita kau berasa tidak puas hati. Memanglah kalau tanya siapa-siapa dia pun, soalan kita nak tanya semuanya. Dah kalau lagu tu, dah Tuhan tetap dah kita nak jadi baik ke, nak jadi tak baik ke, nasib tuah ke, nasib celaka. Apa nak mau pedoh je kita di ikhtiar usahanya. Inilah satu pertanyaan yang depan dia akan royak. Ada batas padan yang kita tu Tuhan tidak buka hijab untuk kita tahu. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dia tidak boleh beri satu jawapan. Yang jawapan yang orang panggil puas hati. Ya, jawapan yang kita berasa boleh jawab dengan hujah akal. Di sinilah sebagaimana yang kita dengar dulu, ada dua perkara, benda depan kita ni yang kita tidak dibenarkan untuk kita berkecik banyak. Justru kita diam. Salah satunya ialah qada ni. Kita boleh kecik setakat yang Nabi royak. Situ duduk dah. Satu lagi ialah zat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita dengar dia sebut sini, erti tuah itu mati dalam iman. Kita diminta berdoa, ikhtiar, buat amal supaya mati dalam iman. Dan erti celaka itu mati atas kufur. Sementara mati di atas dunia ni orang panggil episod. Siri-siri perjuangan kita, hidup kita yang belum kesudahan. Kita dah minggu lepas kita dah belajar dah
Amalan kita ni dia kira khawatimah. Sudah ke mana? Jadi kita ni sebenarnya siri-siri yang tidak tak lagi. Bila ujung usia kita, di situ Allah Subhanahu Wa Taala dia ambil kira. Maknanya kalau kita ni baik, turut perintah Tuhan, buat amal ibadat, iktiqad kita molek, tapi di akhir, di hujung usia kita tu, orang panggil kita kona lah lain, sebaliknya pilih jalan tu, maka itulah yang menjadi penentu kita. Sebab minggu lepas kita ada belajar innal a'mal bi khawatimiha. Amal kita dikira dengan kesudahan. Jadi kita ada ikhtiar lah ni ya. Ikhtiar dan doa. Gapo kita doa tu dalam tahun tu. Ihdinas siratal mustaqim tu. Tak putus-putus kita berdoa. Paling kurang 17 kali sehari. Kalau semaya sunat banyak lagi hak kita duk minta. Tu tak? Jadi dua usaha kita. Minta, lepas tu usaha. Usahanya iktiqad kita biar molek, iman kita molek, lepas tu kita buat amal. Hak mana ya Tuhan suruh kita buat. Hak mana Tuhan larang kita tinggal. Lepas tu kita nak taqarrub. Orang panggil taqarrub ni maknanya nak merapat ke diri dengan Tuhan. Nak baik budi. Orang panggil ihsan. Yang mana yang kita buat tu atas kerelaan hati, atas baik budi kita dengan Tuhan, maka kita buat amalan sunat. Itu ihsan kita. Ada pun kita buat barang wajib tu kerana kita takut. Takut apa? Takut Tuhan seksa bila kita, Tuhan azab kita bila kita tinggal barang wajib. Begitu juga kalau kita langgar perintah dia, kita pergi buat benda-benda haram. Maka tu orang panggil klik modal. Kita nak ihsan selagi. Ihsan ni buat baik. Buat baik ni Tuhan suruh ni. Innallaha ya'muru bil ihsan. Allah suruh membuat ihsan. Dalam ayat ni dia suruh buat ihsan kepada kaum kerabat, kaum keluarga. Tapi dia ada dua ihsan. Baik dengan orang, baik budi dengan Tuhan. Jadi baik budi dengan Tuhan ni, atas keredaan kita, walaupun Tuhan tidak paksa kita buat dalam bentuk wajib, walaupun Tuhan tidak larang dengan bentuk haram, tapi kita rela buat juga. Apa dia? Benda sunat. Benda sunat ni Tuhan tak wajib. Maknanya kalau kita tidak buat, Tuhan tak marah. Cumanya dia tilik kelih kita baik budi dia. Tuhan kening. Tuhan kening tapi dia tidak wajib. Tak buat tak apa. Supaya juga, jadi kita ni nak baik budi dengan Tuhan, kita buat bagai sunat, sembahyang rawatib, puasa sunat supaya esok mau ni. Nak pesan sini ni. Puasa esok ni. Bulan Muharram ni memang bulan yang banyak Rasulullah kita puasa. Tapi yang dia sebutnya ialah yang dia lebih tinggi, ya kata. Yang lebih besar pahalanya dalam bulan Muharram ni dah 10, tidak 10 kan esok dah. Kebetulan pula jatuh hari Isnin. Kita pakat puasa lah. Puasa hari Isnin. Puasa tu bukan supaya puasa Ramadan. Dia tidak paksa kita. Tapi kita buat apa? Baik budi dengan Tuhan. Buat barang hak Tuhan kena. Maka itu dia panggil ihsan. Dan selaginya pula, Tuhan marah kita buat, tapi tak narak ke dia tu berdosa. Gapo dia? Barang makruh. Jadi barang-barang makruh tu kita pun tak si buat. Apa? Tuhan tak kena, Tuhan benci barang tu, tapi dia tidak cah dosa. Jadi itulah usaha-usaha kita supaya kita nak suruh mati dalam iman. Nampak tu. Jadi kita boleh pisah lah ni. Buat amal, turut perintah Tuhan, doa, banyak-banyak doa. Banyak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa supaya kita ni kita dengan iman. Dan belajar dah doa minggu lepas ataupun 2 minggu lepas. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Kalau boleh pakai amal lah baca tu. Paling kurang sekali sehari kita baca. Okey. Kita minta supaya kita sudah
Amalan kita tu supaya kita boleh mati dalam iman. Inilah dia panggil orang bertuah. Kalau celaka, mati dalam kufur. Okey, baik. Dan erti qada. Gapo dia qada ni ketetapan itu. Dia kata iradat. Iradat ni kehendak. Arada yuridu iradah. Kehendak Allah. Tuhan ni dia berkehendak. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala ialah satu sifat dia adalah iradah. Dia berkehendak. Dia kehendak orang ni jadi lagu ni. Dia kehendak orang ni jadi lagu ni. Itu Tuhan tu. Semua benda ni duduk dalam perancangan dan peraturan dia. Tidak lari walaupun orang panggil sorak benih tak lari. Hak Tuhan nak ni tak lari sorak benih. Kita ambil contohnya, kalau hujan turun sebentar je kita kata hujan. Allah, kita kalau boleh panjang sikit hujan ni. Tak, sebabnya panas sangat. Tak ada 5 minit hujan. Baik. Hujan 5 minit tu salah kau. Tuhan salah waktu turun kau duduk. Semuanya dalam perancangan dia. Titisan air hujan tu berapa titik tu. Berapa juta titik dia turun tu dalam pengetahuan dia, dalam jadual dia. Itulah dia orang panggil iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duk mengaji sifat 20 gap tu, bila kita bincang iradat, salah satu sifat Tuhan ni iradat tak? Biar kita panjang sikit makna iradat tu, bukan berkehendak saja, berkehendak menjadikan tu, menjadikan ni, tapi kita pergi kepada iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perkara yang berlaku itu adalah iradat dia. Tidak ada satu pun tu keluar daripada kehendak dia. Hatta kalulah daun kayu tu lurus lah pun dalam kehendak dia. Itulah dia Allah Subhanahu Wa Taala. Serta takluk pada azali. Ni satu lagi dia takluk, makna terikat kepada azali. Bukan dia baru rancang. Dia tidak serupa kita baru rancang. Teritah hari ni nak buat gapo nak pergi kota baru nak buat gapo, nak jumpa orang tu jumpa. Tu perancangan baru. Dia Tuhan dia tak ada perancangan dia baru. Perancangan 5 tahun, perancangan 10 tahun. Perancangan dia sejak azali. Azali ni gapo dia? Makna azali ni untuk mudah kita fahamnya tak ada mula. Tidak kata 1000 tahun dulu, sejuta tahun dulu, 20 juta tahun dulu, 1 bilion tahun dulu. Dok. Bila Tuhan rancang tu? Azali. Hak ni sebuti kita tak boleh faham dah. Tak nampak kita barang azali ni. Jadi nak royaknya banyak benda yang hak duduk Tuhan tu kan. Kalau kita nak kutip cara kan, kita tak faham. Apa kata kita ni orang beriman ni, kita sebut, kita cara, kita fikir apa yang disebut oleh Nabi. Baru tenang otak kita. Tak sudut korek dah. Lagu mana tu bah. Itu disiplin orang panggil dalam agama kita. Ada batas tara yang Nabi sebut, maka hak itulah kita sebut. Sebab sahabat-sahabat dulu cerdik pada kita, dia tak fikir bila Nabi yang birayak sekat tu. Tak si fikir. Tebel tanya pun dia kata tak boleh jawab. Sebab tu Jamin Saidina Umar, kalau kita tengok dari sejarah dia tu kan, dia pun nak kata kepala kan, orang tanya benda-benda bukan-bukan. Tidak pula timbul cerita apa Saidina Umar tak boleh jawab tu kata kepala. Dia nak ajar berdarah. Dalam riwayat dia berdarah. Dia tanya benda-benda yang bukan-bukan. Benda yang di luar daripada kotak pemikiran manusia. Ini orang panggil disiplin dalam agama. Kita kena duduk situ. Baik. Maka kesudahan itu menunjukkan atas yang apa dia terdahulu, apa berdahulu. Bahasa dia lah, bahasa orang Jamil dulu dia tak mengaji apa ni bahasa Malaysia. Yang berdahulu, yang terdahulu. Maka jika disudahi akan dia dengan iman, saya menunjuk ia atas bahawasanya pada azali ada ia daripada sekalian ni bertuah. Tengok ni. Kalulah orang tu Tuhan nak berkehendak kepada iman sejak azali lagi. Benda tu ada dalam pengetahuan dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun mendahului akan dia oleh kufur, walaupun hidup dia awal-awalnya kufur, tidak Islam, tapi akhir dia sekali masuk Islam, maka hak tu dikira
Itu tu bukan kata perancangan baru Tuhan. Azali lagi. Tuhan sejak azali lagi Tuhan ada catat bahawa orang ni akhir-akhir masuk Islam. So siapa dia dah kita duduk tengok hok sau, hok gocoh Mike Tyson. Tahu tak? Mike Tyson pakai piah lah ni. Masuk Islam. Duk baca dalam Facebook, baca dalam berita tu. Tahu tak? Mike Tyson. Dia baca tadi baca tu dia baca hok dia tulis Mike Tyson. Kalau kita kenal kau be Mike Tyson. Tak ada orang tak kenal kalau baik-baik. Kita tak suka abuk orang serupa dia tu. Boleh masuk Islam pakai kapi. Lepas tu dia royak. Dia kata dia duduk depan cermin. Dia tengok sudah ada kedut-kedut padahal dia muda pada kita tu, rasa tak? Dari 50 baru umur dia tu. Dia kata sudah ada kedut-kedut, dia kata. Saya sudah tidak ada dah, dia kata. Maknanya hidup saya, dia kata, hanya menunggu untuk mati, dia kata. Persiapan untuk mati, dia kata. Segala-galanya sudah tiada, dia kata. Tiada ada makna bagi saya, dia kata. Duit, harta benda. Tengok nampak. Kecil ili pada kita. Tapi nak royak apa dia? Adakah Tuhan baru buat? Tak. Sejak azali, hanya nak royak cerita azali. Gapo dia azali tadi? Tak ada mula. Bukan 1 juta tahun, bukan 1 bilion tahun. Tak ada mula lagi. Ada dalam perancangan di Lauh Mahfuz. Tuhan catat, siapa dia? Mike Tyson akan berimeh pada hari sekian-sekian. Dia nak mati lagu mana tak tahu lagi. Learning nak royak ni. Learning dia berimeh. Nampak tak? Jadi kalau kita mikir lagu tu, kita ni kan, kita duduk dalam kat dia berimeh lah ni tu. Alhamdulillah, terima kasih dah Tuhan capuk kita jadi orang berimeh. Kena minta doa. Sebab Tuhan lah yang punya membalikkan hati. Tuhan yang menentukan dengan qada dan qadar dia ke mana ujung jatuh kita. Barulah kita duduk tu, tak boleh kita duduk orang panggil yakin dengan hak kita ada ni. Tak ingat. Ya Allah, mu telah beri taufik dan hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan mu palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah molek-molek dan mu hidayahkan kami. Tengok tu doa hak Nabi ajar tu. Nabi dalam Quran tu. Surah Ali Imran kata ingat. Kena berdoa hak lagu-lagu tadi. Kalau hak tu doa hak basic orang panggil. Mula-mula kita ngaji perukunin tu, doa dalam perukunin dia ajar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan buat tak kena pula malu ke budak-budak taskik, budak pasti. Kena beda. Kalau tak kena jangan riwayat malu ke cucu hak pasti. Kena. Gapo dia makna ni dah? Aci ingat mana dia? Maknanya kita nak minta ni, kita kecek qada qadar ni biar Tuhan Allah ya taku mu maha mengetahui qada qadar tangimu belaka, tapi aku minta Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan mu palingkan hati kami. Dah bulat dah tuju ke mu tu, ya Allah jangan mu tuih halak lain. Ba'da idh hadaitana, selepas engkau telah hidayahkan kami. Sudah. Baik. Dan jika disudahi atasnya dengan kufur. Ni kita usin. Kalau qada Tuhan tu orang ni nak suk dengan kufur, nescaya menunjuk ia atas bahawasanya pada azali ada ia daripada sekalian yang celaka. Tuhan catat dah orang tu akan mati celaka. Na'udzubillahi min zalik. Usaha dan ikhtiar kita. Lepas tu kita nak mikir setapuk lagi. Berat lagu ni dah Tuhan tertudah. Tak boleh mikir lagu tu. Hak tu Nabi lagi. Hak ni Sayyidina Umar kata kepala ni. Apa ya kita nak ke jawapan belaka tu? Kullu soal jawabun. Setiap soalan nak kepada jawapan. Tidak begitu persoalan kita learn, tapi ada benda hak tak ada jawapan. Jawapannya serah kepada Allah. Nampak tak? Ini dah dia panggil tafwid. Dalam istilah agama dia panggil tafwid. Tafwid ni serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekalipun mendahului ia akan dia oleh iman. Dia ni nak mati celaka. Mendahului. Dulunya berimeh.
Ni sebab kita lah hidup berimil. Berimil lah kita panggil dah. Kita mengaku Allah tu Tuhan, Nabi Muhammad tu Rasul, lepas tu kita pula segala hukum hakikat Allah tu kita terima, kita tak bantah. Walaupun kita orang panggil terlepas daripada perbuatan kita. Dan bila Tuhan sebut benda haram, kita terima benda tu haram, walaupun kita buat juga benda haram. Itu sifat manusia. Sifat manusia ni tak boleh pergi dah. Kalau kita nak cari perfect, budak-budak sekolah panggil ideal, perfect. Orang panggil apa dia? Maknanya tak ada salah. Oh tu tak ada. Sebab Nabi sendiri sebut, kullu bni Adam khata'un. Setiap anak Adam mesti salah, cuma banyak sikit. Tok lebah, tok guru, kok mana pun salah juga, cuma dia bakal sikit. Ni layan kita lah. Sikit banyak di sisi Allah kita tak tahu. Dah. Doa apa ni perbuatan yang dia buat tu setara mana. Tapi kita kena terima hakikat kullu bni Adam khata'un. Setiap anak Adam ni kena salah. Kita biarlah hak salah tu, tapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang bersalah ialah bertaubat. Itu ya Nabi ajar kita ke siapa 70 kali lebih sehari. Astagfirullah, astagfirullah. Bila bini dia tanya bapa gak duk istighfar, mu ni moga maksum. Tuhan tak cah dosa. Dia kata sebagai aku nak mensyukuri nikmat Allah. Dia nak ajak kita, kalau aku ni maksum, Tuhan tak beri dosa pun aku minta taubat dengan Tuhan, minta istighfar dengan Tuhan. Mu hok setiap hari, setiap jam duduk buat dosa tu tak siap taubat. Nampak tak? Apa ya kita buat gitu. Sebab inilah kita gerung dengar ni moga lagu ni. Dia royak gini bukan suruh kita jadi putus angin, dia suruh kita gerung dan duduk keadaan berhati-hati. Itulah dia. Berjaya Nabi kita kalau dia boleh lahirkan umat dia lagu tu. Berjaga-jaga dengan hukum Allah, duduk dalam keadaan. Sebab itulah kita tengok sahabat-sahabat tu teriak menangis. Sayyidina Umar kalau kita kira orang yang tak ada lah hadalannya, orang-orang Arab pula dia Sayyidina Umar ni kan, nak uyak gedebe tak gedebe, orang tak berani tepuh dia. Tengok dia cerita dia pergi hijrah kan, orang tak berani tepuh dia. Orang lain nusuk nak pergi hijrah, dia istiar aku nak pergi hijrah. Siapa-siapa dia mari nak sekat aku, siapa dia kalau nak tengok anak dia jadi anak yatim, sekatlah aku. Tengok sedap dia kecek tu ungkapan dia, tidak gedebe kecek. Makna dia tidak kata siapa dia sekat aku bunuh. Tu orang panggil kecek tak gedebe lagu tu. Orang gedebe dia kecek. Siapa-siapa yang nak tengok anak dia jadi anak yatim, dan siapa dia nak tengok bini dia jadi janda, sila sekat aku. Besok dah. Peng dia kata gapo dia ada tu. Tak orang kecek, orang samsi kecek aku tu dah. Gedebenya dia. Tapi gedebe dia boleh kerak tekuk orang depan. Kita ni kelih darah, aksiden lari motor legak dah. Takut kelih darah. Penakutnya kita. Dia boleh kerak tekuk depan orang. Tapi bila dia berdiri depan Allah, dia nak sembahyang, ketagunyuk tiap-tiap malam basah janggut dia teriak. Takut ke Tuhan. Tengok balik kita dah. Takut ni lah, dia takut. Sehingga ada satu ungkapan yang masyhur Umar disebut, ya laitani lam talidni. Alangkah baiknya sekiranya aku tidak dilahirkan. Lam talidni ummi, sekiranya mak aku tidak melahirkan aku. Dia boleh kecek gitu. Padahal dia tu Nabi jamin masuk syurga. Dia kata kalau Tuhan tak beranak kat aku ni jadi tak ada. Tuhan tak buat, tak apa sikit. Bimbang takut masuk neraka. Nampak dia tidak. Jadi dia bukan kata dia baca saja bahagian ni. Bila tuksih kita sarah lagu ni, dia kata kalau sudah ketetapan Allah bahawasanya pada azali, tetap azali ia daripada sekalian yang celaka, masuk dalam senarai orang celaka, mati kufur, sekalipun mendahulu akan dia oleh iman. Belik je sikit ayatnya. Tak faham kalau tak royak aku bahasa kita ni dah. Dia nak royak aku mana tahu. Dia kata orang ni kalau dia Tuhan dah tetap dah nak jadi celaka, tersurat dah sejak azali lagi nak masuk neraka, dia akan masuk neraka sekalipun mendahului akan dia oleh iman, walaupun dia dulunya beriman. Siapa tahu nak matinya muta jadi kufur.
Hak ni ya Sayyidina Umar dia teriak basah janggut-janggut ni. Adakah kita ni teriak dalam hidup kita teriak kerana takut Tuhan? Ada tak? Macam mikir kita sendiri ni. Adakah satu malam aku teriak takut Tuhan? Tak. Kita dengar orang tua dulu teriak, duk mikir piti tak ada. Teriak kerana anak buat uduh dia. Tak? Kalau anak pun duk teriak, tak ada kerja. Ramai orang teriak-teriak ke dunia tak? Tapi Sayyidina Umar nak kata nelai kita menakut ebel, tapi bila depan dengan Tuhan jadi tak takut. Tengok ni terbalik. Sayyidina Umar ni berani dia depan orang, tak ada orang dia takut. Tapi depan Tuhan mengeri siapa teriak dia, ketagunya. Kita ni depan orang menakut ebel, orang juga koh sikit lari. Tapi depan Tuhan tak takut. Tak. Gak jauh selisih. Padang kalau Nabi garanti dia masuk syurga, belah ni manusia. Okay. Jadi kita baca mengawal lagu ni nak suruh kita berdoa lah kita, usaha dan ikhtiar. Sebab ini kedudukan Tuhan dengan kita. Bila-bila masa dia boleh balik hati kita. Ini kata musannif, kata kitab asal pengarang kitab ni. Wa aslul qadari sirrullah ta'ala fi khalqihi. Tak berapa jelas tulisan tadi. Lam yattali' ala dhalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wa ta'ammuq wan nazru fi dhalika zari'atul khidlan wa sullamul hirman wa darajatut tughyan fal hadru كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال الله تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد الحكم الكتاب كان من الكافرين. Berat kat ni. Terjemahan saat ni. Dan asal bagi qadar rahsia Allah Ta'ala pada makhluknya. Ni dia pacang kita supaya kita faham. Asalnya qadar ni makna ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak sebut tadi, hak Tuhan nentu orang ni mati kafir, orang ni mati Islam, itu adalah rahsia Tuhan saja yang tahu. Sebab tu dia tak bagi kita nak kecek ni bagi rahsia dia. Rahsia Allah Ta'ala pada makhluk lain pada Allah makhluk selalu. Malaikat pun makhluk. Faham tak? Bila sebut rahsia, tak ada orang boleh tahu. Tiada mengetahui akan dia oleh malaikat yang dihampirkan. Malaikat al-muqarrabun pun tak boleh tahu rahsia dia. Malaikat pun tak royak. Padahal malaikat ni makhluk yang setia. La ya'sunallah. Dalam Quran disebut malaikat ni tidak akan deraka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia akan buat gapo Tuhan suruh. Tapi rahsia tetap rahsia. Qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni barang orang panggil barang embargo. Barang hak duk dalam rahsia dia tidak royak ke siapa-siapa. Usah ke kita manusia nak korek nak tahu barang ni dah. Tiada mengetahui akan dia oleh malaikat yang dihampirkan. Dan tiada nabi yang diutus dan bersangat nabi yang diutus, tak ada seorang nabi pun tahu. Kalau ada orang-orang yang lain pada nabi, dia boleh tahu gapo hak benda akan berlaku akan datang, tu mengaku. Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala royak baru dia tahu. Kan? Sebab tu Tok Nojo ni kan salah satu daripada 70 dosa besar ni kan. Dia masuk dalam benda ni, dia nak cuba kecek benda yang qadar depan. Tengok nasi. Kau dulu orang panggil tilik nasi dah. Tidak tu nojo lagu tu. Dia royak orang kita ni nasi puano.
Bila tua ada harta ke tak ada harta, hidup bahagia tak bahagia. Sedangkan benda tu Nabi tak boleh royak. Lepas tu kita tengok dalam cerita Nabi Khidir dalam surah Al-Kahfi tu, dia boleh tahu budak tu nak matinya mati kufur, maka dia pun bunuh budak tu. Nabi Musa marah kan. Itu Nabi Khidir bukan Allah royak ke dia, Tuhan royak ke dia, perintah daripada Allah. Bukan kata dia tu hebat, dia tahu semua benda. Nabi Khidir tahu 2-3 perkara tu je. Bila Tuhan buka benda tu je, benda lain dia tak tahu. Sebab itulah kalau orang nak akad Nabi Khidir ni sehingga dia tahu semua benda, tak betul. Sebab ada benda dia tak tahu. Dalilnya Nabi Musa mari dia tak kenal. Kalau dia tu tahu semua benda, dia akan tahu dah aku nak ready Sebabnya sebentar lagi Nabi Musa akan jumpa dengan aku. Dah. Tiba-tiba dalam Quran tu sebut Nabi Musa berjalan-jalan tengok jumpa di tempat persimpangan dua anak sungai tu, dua sungai bertemu anak sungai tu, ada orang tua duduk cokoh atas batu. Dia tanya Nabi Musa, mari mana? Mung siapa? Kalau Nabi Khidir tu orang yang boleh tahu dah apa yang akan datang, apa dia tanyanya? Aku tahu dah ni nak mari. Musa ni dah. Kalau dia tahu dulu, tahu tu atau mengaruh. Macam cerita nasi Doriming tu. Bila nak mari jumpa hak tak bomo dia, hak tak bomo menipu tu kan? Hak tepuk dah dudu. Siapa dia? Al-Tampir tu. Bila dia ni mari ni nak jumpa kan? Bila jumpa saya nak jumpa dengan Tok Bomo Adhal. Oh, pasal Nora ya. Sedap dia. Oh, Tok Bomo dah tahu. Oh, Tok Nujo tahu dia tu. Tu belawak kan. Baik. Jadi semua ni rahsia. Malaikat tak tahu, Nabi Rasul pun tak tahu. Baik, dan bersangatan dan menilik pada demikian itu, menyampaikan kepada tiada ditolong. Tak usah tilik lah, tak usah duk kelih lah. Dia kata tak boleh. Dan tangga bagi tiada mendapatnya. Dia guna ayat dia, tangga bagi tiada mendapat. Mutubeng rukah nak tahu tak boleh. Dan anak tangga melampaui. Maka takut sekalian takut daripada demikian itu, menilik dan berfikir dan percakapan hatinya. Dia tak siwi kita ni duduk perhati, duduk mikir, dia kecek kerana bahawasanya Allah Ta'ala menyembunyikan ia akan pengetahuan qadar daripada sekalian makhluk. Ayat ni, dia beli ayat di sikit ni. Pasal apa dia kata tebang duk ukah nak tahu, tebang duk tilik nak tengok, tebang duk mikir ko, tak akan siapa, sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia susuk daripada pengetahuan makhluk. Gapo dia tadi? Qadar tadi. Nasib jatuh makhluk ni ke mana. Kan ni? Okey. Dan melarang ia akan mereka itu daripada menuntutnya. Kalau ngaji ilmu ghanim boleh salah. Ngaji qada dan qadar ni sekadar nak tahu hakikat dia lagu mana, apa makna qada, apa makna qadar. Dari segi akidah kita duduk mana. Tapi kalau ngaji nak buat telahan, orang panggil, nak buat ramalan apa akan berlaku, itu mengaruh. Tuhan tidak pernah buka ilmu itu kepada sesiapa pun. Faham? Allah ada ketetapan. Dia kalau benda hak mengaruh tu kan, kita kena tak segas lah. Ni ada kaitan sikit ni. Dia sebutnya dia boleh kata uduh kat orang 8 kali sehari. Malaikat tak tulis dosa dia. Ada seorang orang. Nabi tak ajar lagu tu. Saya nak bakal kalau buat dosa-dosa. Dia kata aku boleh kata uduh kat orang. Kerana Jibril tidak, bukan Jibril lah, kiraman katibin ni, malaikat rakib atid tidak akan tulis dosa aku bila aku kata uduh kat orang selama sebanyak 8 kali sehari. Siapa dia tu? Tu bukan kata dengan aku, dia kecek. Dia kecek dalam video belum dia mati. Syekh Nazim Haqqani, pengasas tarikat Naqsyabandiyah, hak Negeri Sembilan dengan Perak dulu, boleh amalkan tarikat Naqsyabandi. Ni kita jadi tak faham tu. Dia sendiri kecek, bukan orang lain royak. Dekat nak mati dia duduk tidur, dia kata dia boleh kata wuduh kat orang. Cuma dia kecek bahasa Arab. Belah tu.
Dan kalau rasa video tu ada terjemuh kat bawah. Pelik tak? Jadi mana benda hukum ke apa ni mana? Jadi tak makan sami dia seorang ni. Makhluk tetap makhluk, manusia tetap manusia. Kalau salah tetap salah, kalau dosa tetap dosa. Tak ada special. Nabi tu bukan dia tu buat dosa, Tuhan tak tulis dak, malaikat tak tulis dak, tapi dia tak buat. Itu nak makna maksum tu dia tak buat. Nah betul molek tu. Maksum ni bukan maknanya dia ni buat dosa, Tuhan tak tulis, malaikat tak tulis. Dia maksum ni makna tak jadi buat dosa. Tiba-tiba dia buat dosa, malaikat tak tulis. Tak pelik. Ni lah ni. Hak tarikat hak ngatik hu. Kita baca dah dalam 2 bulan lepas dah. Tak boleh zikir hu Allah hu. Tu dia duk nok sangat kata tarikat tu nak ngatik hu. Hu. Kita bunyi pun sakit dada. Sedap kan zikir lagu tu. Kan sedap kan? La ilaha illallah subhanallah. Tiba-tiba mari aja hu. Sebab tu ada dalam video dia kata peburuk mak ayih dia tu. Bukan berzikir dia terburuk mak ayih dia tu. So, dah Nabi tak ajar nak berzikir hu. Baik. Tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Tiada ditanya akan dia. Ayat Quran yang baca dah tadi, la tusalu tadi. Dan tiada ditanya akan dia daripada barang yang memperbuat ia akan dia. Dan mereka itu selagi akan ditanya. Baik. Tidak ditanya daripada barang yang dibuat akan dia. Hak Tuhan buat tu tak ada tanya. Dan mereka selagi akan ditanya, kita akan ditanya. Betul? Perbuatan Tuhan tu tak payah tanya, apa jadi gini, apa gini. Tapi hak membuat tu akan disoal. Dan barang siapa bertanya ia kerana apa memperbuat ia, apa gak Tuhan buat gini, apa Tuhan buat gini, maka sesungguhnya telah menolak ia akan hukum Quran. Bukan main-main. Tolak hukum Quran. Dan barang siapa menolak akan hukum Quran, nescaya adalah ia setengah daripada sekalian yang kafir. Akidah ni bagi akidah ni. Ini orang panggil tata tertib, disiplin kita, budi bahasa kita nak kecek dengan Tuhan. Nak kecek bagi Tuhan, bukan nak kecek, nak kecek dengan bagi Tuhan ni ada batas padanya. Syarah. Pukul berapa hari ni? Masuk dah? Oh masuk dah, tak ada syarah ni.